Okay, yang kedua ni yang Robbins basic pathology. Okay, yang ni dia tebal sikit, yang sederhana, pertengahan. Kemudian yang paling tebal yang ni lah, dia panggil pathology basis of disease. Okay, yang ni page dia 1377, tebal 1000 lebih lah. Kalau yang ni 900 lebih, kalau essential ni 40 lebih. Okay, saya kadang guna 3 sekali lah. Kadang saya suka baca essential sebab dia ringkas, tapi dia kurang gambar, dia kurang grafik. Okay. Dan untuk hari ini kita cuba tengok satu atau dua tajuk. Jadi kita nak tengok tajuk kita dah habis neoplasia. Itu ingat lagi? Neoplasia apa? Tentang apa tu? Neo tu apa? Apa saraf? Saraf. Neo. Neo. Bukan neuro. Neo baru. Okay, lepas tu pleasure. Dah. Betul. Bukan pertumbuhan. Pembiakan pertumbuhan. Okay, jadi pertumbuhan sel yang baru yang tak normal lah. Dan yang kita maksudkan yang tak normal lah, sel yang baru tumbuh yang normal. Contoh macam kalau kita tergores, terluka, tumbuh sel baru kan, itu sel yang normal lah. Kita anggap neoplasia lah. Okay. Jadi neoplasia kita fokus sel baru dan tak normal, yang mana dia ada dua jenis yang utama lah, iaitu ini dia panggil tumor ataupun nama lain dia kita panggil benign lah, benign neoplasia, ataupun kalau dia ganas kita panggil apa? Kanser ataupun malignant. Satu lagi pertengahan antara dua tu apa? Dia pecah sarang dia, tapi dia belum keluar organ tu. Metastasis tu dah pindah ke organ lain. Karsinoma in situ. Ingat? Karsinoma in situ. Aduh, sibuk buat saya. Okey, tak apa, itulah nanti kita ulang kaji. Lepas tu doktor ulang setiap kali kelas. Kami bukan ingat. Ya. Tapi sebab assignment kami banyak kali ni tak sempat nak tengok lagi. Itulah tu boleh dah minta soalan final tadi. Oh ya, doktor nak bagi soalan final cepat-cepat je. Masuk sini tadi Case management je. Okey, jadi insyaAllah hari ini kita masuk tajuk genetic disease. Okay, kalau ikut ni dia tulis sekali dengan pediatrik. Dia tulis sekali dengan pediatrik. Tapi pediatrik ni kita tak masuk lah sebab kalau ikut tu dia macam bidang lain lah. Bidang pediatrik, bidang kanak-kanak. Okay, jadi kita buka pada masalah genetik yang berkait dengan DNA, kromosom, semua tu. Okay, kita tengok secara umum mengenai topik-topik dia. Jadi ada yang kita panggil macam Mendelian disorder. Okay, Mendelian disorder, iaitu diseases caused by single gene defects. Apa ini kita akan tengoklah maksud dia tu. Kemudian complex multigenic disorder. Kemudian single gene disorder with the typical patterns of inheritance. Okay. Jadi itu je yang genetik itu yang kita nak tengok. Yang lain baki ni pediatrik. Okay, pediatrik ni dia dah kompleks. Ada bukan topik kita lah. Tapi nantilah. Pasal saya nak hantar dulu. Saya dulu. Ya. Apa? Assignment dia tak ada lagi kan? Kau belum masuk computer pun kot. Kecoh. Ada apa yang tu yang dia rasa. Sawat.
Sibuk je hang ni. Okey. Boleh tak? Tak boleh nanti lah buat. Kalau saya kita orang nak periksa macam Nak periksa. basic tu, kalau saya buatkan slide tu ataupun nanti ambil basic Dia ikutlah kalau nak cari dari buku pun boleh. Nak cari dari buku boleh, cuma apa, pilih yang topik yang saya sentuh je lah. Tapi slide tu insyaAllah saya akan buat juga lah. Ni sayang. Tak boleh. Dia buku teks. Ni sama sebab dia akan kasi. Dia kalau buku teks macam contoh ni, kalau kita ada Jadi buku dulu. dia, dia kita boleh bawa Tapi masuk. kita boleh. Lepas tu exam final ni. Ha? Dia rasa macam Lepas tu exam final boleh buka buku. Dia Lepas tu dah baca. Oppo Kalau macam ada- ni, Oppo buku, actually dia cakap dengan Dr. Besi. So dia kata, kali ni sebab kita dah last final, kita dah stage yang M3 ada. So dia, syarat dia tak boleh bawa phone, tak boleh bawa slide. Nota maksud dia slide lah. Okay, ataupun yang kita tulis. Boleh bawa buku sahaja. Buku tu buku teks. So Kak Sheila cakap lah, tak apalah kami compile lah semua tu jadikan buku. Dia kata tak boleh. Because nanti dia orang pengawal, pemeriksa akan check lah sama ada itu adalah buku teks atau slide. Oh. So tak boleh. So dia memang, dia kata dia tak boleh. Nanti nanti UTM ni kena saman. Dan kita tak dapat kita punya M3. Dan kita so tak apalah. So kena fikir cara macam mana. Cara dia nak study lah. Bawa otak. So Ya, betul. betul. Betul mesti pesan. Dia kata sekarang kita ada project group kan. Jadi, Kita ada ada satu tu. group. So fokus kat situ. Maka kat situ dah letak 60%. 40% final. Lepas tu dia kata cakap dengan lecturer lah, janganlah kedekut bagi markah tu je. Setakat ni dia bagi makan banyak kan. Alhamdulillah. Lepas tu bagilah soalan-soalannya. Lagu kami sini saya seru. Dan bakal keluar. Seminggu korang nak duduk apa ni? Seminggu ya? Seminggu kami Bincang dia jawapan kan. Tak boleh bagi jawapan pun takkan ingat lah. Takkan ingat dia masuk mesti korang tak ingat. Buat straight ya? Yalah yang dulu tu mungkin senang sikit ni patologi ni dia pakai susah banyak istilah kan. Amat je ni. Okey. Jadual periksa dah. Okay, jadi saya nak ringkaskan mengenai Dah boleh apply cuti. topik kita hari ini. Seminggu. Dia sudah apply dah. Okey. Dia kata penyakit jenis genetik ni dia ada 3 major categories. Ada 3 kategori ataupun 3 jenis yang utama lah. Okay, yang pertama dia kata Mendelian disorders. Okay, Mendelian disorder ni maksudnya resulting from mutations in single genes. Okay, maksudnya dia berlaku mutasi masalah atau perubahan pada satu bahagian saja pada genetik, pada DNA kita tu. Okay, ini dipanggil Mendelian disorder. Okay. Nanti kita akan tengoklah beberapa contoh perubahan mutation tu. Okay, kemudian complex disorders involving multiple genes as well as environmental influences. Okay, yang ni maksudnya penyakit yang kompleks yang mana dia bukan disebabkan oleh genetik semata-mata. Okay, dia melibatkan environment. Okay, jadi ada setengah penyakit tu ada orang kata ni semua sebab salah makan, salah itu, salah ini, environment lah. Maksudnya benda yang mendatang. Okay, ada pula yang fokus kata ini memang genetik kan, jagalah makan macam mana pun, jagalah apa dia buat akan jadi juga. Okay, ada semua dia ekstrim ke arah itu atau ini. Okay, sedangkan penyakit ni hakikat dia ada multi-factor. Dia panggil multifactorial. Dia ada beberapa punca. Yang mana dua kalau ringkaskan, satu genetik, satu environment. Maksudnya contoh dia ada genetik kanser. Okay, kadang-kadang kanser ni takkan berlaku pun kalau environment dia elok. Sihat. Dia jaga makanan yang tak ada free radical, carcinogen. Okay, dia jaga benda-benda gitu. Jadi bahagian DNA yang kanser tu tak diaktifkan. Okay, kita kena ingat walaupun sebenarnya hampir semua kita ni ada genetik penyakit. Okay, hampir semua kita ni ada genetik penyakit. Beza dia ialah penyakit tu keluar berlaku atau tidak. Aktif atau tak. Dia ada kaitan dengan keturunan seorang kata.
Bila genetik lah. Yang genetik tu betul-betul lah. Genetik lah. Ada okey contoh kalau mak pak kita lah atau mak pak seseorang tu ada satu penyakit. Tapi yang kena tu mungkin seorang dua aja anak dia. Yang lain sihat je. Okey, ataupun kadang-kadang satu lapis anak ni tak kena langsung. Dia akan pergi kat cucu. Okey, jadi genetik ni kan biasanya dia akan ada je kan. Kita ni ada genetik baik dan jahat lah ataupun genetik sihat dan penyakit lah. Cuma beza dia dia aktif atau tidak. Dan aktif atau tidak tu ada beberapa faktor lah. Okey. Dia macam Al-Quran Allah sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia ni fujur, kejahatan, wa taqwa dan ketakwaan. Maksudnya Allah kalau secara rohaninya Allah dah bagi kita pilih nak buat baik atau jahat. Jadi ikutlah kalau kita duduk dalam secara genetiknya tu, secara genetik rohaninya tu dah tertanam dalam jiwa kita ni buat baik dan jahat. Dia macam tu. Mudah faham dah ada akal dengan nafsu lah, akal buat baik, nafsu buat jahat, itulah lebih kurang kan. Jadi dah tertanam dah. Itu kita bagi genetik secara rohani lah. Kemudian kita ada suasana persekitaran kita, macam mana didikan kita, buat semua kawan-kawan kita. Jadi itu kita bagi environment dia. Kalau dalam perubatan ada genetik sebagai asas dan ada environment sebagai faktor tambahan, sama juga secara rohani. Allah dah letak baik dengan jahat kat kita. Kemudian persekitaran tu lah, macam mana kita pilih kawan, macam mana kita dididik dari kecil, macam mana banyak lagi lah faktor-faktor lain. Itu akan menentukan baik jahat seperti mana, menentukan sihat atau sakit. Okey. Jadi itu mengenai Mendelian. Ada rosak atau cacat dekat beberapa bahagian tertentu pada DNA atau genetik itu. Kemudian kompleks ni yang tadi dia ada apa? Multiple gene as well as environment. Okay. Kemudian disease arising from chromosomal abnormalities. Okay, penyakit yang datang dari masalah kromosom. Okay, kromosom yang abnormal, yang tak normal. Okay, kemudian ada genetic diseases. Maksudnya yang lain-lain lah. Okay, jadi yang paling penting kita kena tahu yang tiga ni. 1, 2, 3. Masalah Mendelian ataupun masalah pada satu genetik ataupun masalah kompleks gabungan faktor genetik dan persekitaran dan masalah kromosom. Okay. Okay, ini kita nak bincang yang mengenai yang pertama tu. Okay, iaitu mengenai Mendelian disorders. Okay, penyakit disebabkan oleh kecacatan jin atau genetik yang tunggal, secara tunggal. Okay, yang ni dia ada beberapa pecahan dia. Dia ada autosomal, tengok jadual ni. Autosomal dominant inheritance, kemudian autosomal recessive inheritance, kemudian X-linked inheritance. Okay, jadi nak mudahkan saya buat pelajar sikit. Boleh pakai buat ni? Boleh. Okay, jadi masalah genetik. Okay, yang pertama adalah mengenai Mendelian. Okay, ataupun nama lainnya adalah single gene defect lah. Okay, yang kemudian yang kedua ialah kita tulis ni lah masalah jadi dia complex disorder. Okay, ataupun yang ada banyak faktor lah, multi factorial. Kemudian yang ketiga mengenai kromosomal abnormalities.
Okay, yang pertama kita ada 3. Okay, yang pertama tadi dia kata apa dipanggil dominan ada recessive dengan X-linked. Dia akan terangkanlah apa maksud 3 benda ni. Okay. Ya, apa maksud dominan, apa maksud recessive? Okay, dia genetik ni. Kita faham kita ada kromosom yang mana dia ada 23 pasang. Okay, maksudnya 23 pasang berarti satu pasang ada 2. Jadi 23 2, jadi 46. Okay. Dia kalau pernah tengok genetik dia ada istilah 2N dengan 1N. 2N ni maksudnya sepasang lah. 1N ni ada satu. Bila persenyawaan sperma dan ovum, sperma akan bawa 1N, ovum pun bawa 1N. Bila gabung jadilah 2N. Okay, jadi lelaki bawa 23, perempuan bawa 23, kemudian disenyawakan jadi 46. Jadi manusia yang normal, sempurna elok, dia akan ada 46 kromosom ataupun 23 pasang. Okey. Itu yang pertama. Kemudian daripada 23 pasang tu, dia akan ada satu pasang ni yang berkait dengan jantina. Okey, ataupun panggil sex pair lah. Pasangan yang berkait dengan seks ataupun jantina. Iaitu yang selalunya orang kata yang ke-23 lah. Kalau lelaki dia panggil apa? X. Y. Kalau perempuan? XX. Okey. Kemudian yang lain, yang 22 lagi tu, boleh katakan semuanya X lah. Yang lagi 22 tu, dia selalu kalau pernah tengok kata penuh dia tu dia buat macam ni. XX. Ni pertengahan pertama, pertengahan kedua, sampailah yang 22. Yang ke-22. Kemudian yang ke-23 ni sama ada XY atau XX. Okey, jadi bahagian yang pasangan yang ke-23 ni lah yang menentukan jantina. Sama ada jadi lelaki atau perempuan. Ataupun kalau ada masalah kat situ, jadilah jantina yang pelek-pelek tu. Yang pelek-pelek jadi apa? Besar. XYX. Dia ada macam, ada yang sampai kadang tu triple X pun ada. Macam saya baju dah kan. Dia panggil superwoman lah. Okay. Tak apalah, kita tak masuk detail bab tu. Cuma yang penting benda ni boleh jadi. Kadang sampai apa? XXX, XYY lah, apa semua tu. Dan semua tu dianggap tak normal. Dia bukannya makin power. Kalau lelaki tu kadang dia jadi ada sifat perempuan kan. Dia lahir sebagai lelaki pun semua tapi ada sifat beberapa sifat perempuan. Ataupun dia lahir secara umum perempuan tapi ada part tertentu yang macam lelaki, ataupun part tertentu yang patut develop sebagai perempuan dia tak develop. Contoh macam bahagian breast ke apa ke dia tak ada kan. Okey. Jadi yang pertama kena faham tentang konsep ni. 1N, 2N, kemudian pasang-pasang ni kena tahu. Okey, kemudian kita nak tengok mengenai apa maksud dominan resesi dengan X-linked ni. Okey, bila dia sebut dua yang pertama tu autosomal. Okey, autosomal tu adjektif, asalnya autosom. Okey, autosom. Okey, autosom tu dia wujud dalam dua ni. Okey. Ataupun untuk mudah faham, autosom ni dia berkait dengan 22 pasangan. Okay, semua ada 23 pasangan kan. Satu pasangan untuk jantina. Okay, ataupun dipanggil seks lah, bahagian gender. Okay. Okay, jadi 22 ni kita boleh panggil autosom. Okay, kalau berlaku pada mana-mana yang 22 pasang ni, kita boleh panggil ni lah. Biasanya dominan ataupun resesif. Macam yang dalam dua yang pertama tu. Okey, kemudian bila dia melibatkan bahagian pasangan yang ke-23 ni, yang apa? X dan XY tu. Yang ni baru dia panggil X-linked tu lah.
Okey. Jadi autosome biasanya merujuk pada yang 22 ni. Dan dia sama ada dominan atau resesif. Okey, apa maksud dominan, apa maksud resesif? Okey. Okey, dominan tu sendiri dah segi nama dia sendiri dah macam perhargaan. Dominan tu sesuatu yang kuat lah. Yang kuat, yang berkuasa, yang power. Yang macam dominan tu yang orang yang rambut keriting, resesi rambut straight macam tu Macam yang kita belajar sains dulu kan, dominan Ada lebih kuat. kurang macam tu. Lebih kuat. Dia kita memang ada genetik yang buat ciri tertentu sama ada keriting dengan lurus, mana dominan, mana resesif. Dominan yang keriting Kulit, warna kulit pun sama. Okey, itu dia punya contoh lah. Okey, cuma maksud sebenar di sebalik istilah ni ialah bila sebut dominan, berarti kalau ada daripada satu pasang ataupun daripada satu partner saja dah cukup untuk zahirkan sifat tu. Ya, maksudnya okey, contoh kita ambil pasangan yang ke-10 lah kan. Pasangan yang ke-10. Okey, kalau kata contohlah cacat kat sini. Kat sini cacat. Belah ni tak cacat pun. Okey. Okey, kalau dia dominan, satu ni saja dah cacat, cukup untuk zahirkan penyakit ni. Untuk dipanggil phenotype dengan genotype kalau pernah dengar. Ada genotype dengan phenotype. Genotype tu berarti sifat genetik. Phenotype tu sifat fizikal yang yang terzahir, yang termanifestasi. Maksudnya contoh seorang ni dia ada genetik kanser, tapi tak pernah zahir kanser dah sampai dia mati. Mati pun sebab lain. Itu berarti dia hanya ada genotype kanser tapi dia tak ada phenotype. Phenotype maksudnya yang fizikal lah, yang nyata. Itu yang terkeluar, yang berlaku yang sebenarnya. Yang sakit semua. Ya. Maksudnya dia ada potensi untuk jadi benda tu tapi belum tentu jadi. Okay, jadi kalau sebut dominan, berarti hanya satu pair pun dah cukup untuk dia dapat penyakit tu. Maksudnya kalau dapat dari mak ke, dari ayah ke, dia dah boleh kena penyakit tu. Itu panggil dominan. Sebab tu dia panggil dominan. Dia kuat. Satu pun dah cukup untuk keluarkan penyakit tu, untuk zahirkan penyakit tu. Okay. Kemudian satu lagi resesif. Okay, resesif ni yang sebaliknya lah, yang lemah. Bila sebut resesif berarti dia kena ada dekat dua-dua. Okay. Resesif ni berarti dua-dua ada baru penyakit tu zahir. Dia perlu support. Dia kena dia kena maksudnya yang tadi tu nilai dia kena 100 lah. Anda tak tahu 90, 95. Kalau resesif ni dia macam 50 dengan 50. Okey. Jadi kalau ada 50 tak cukup kuat lagi. Dia kena ada tambah lagi 50 baru dia 100% dan dia zahir. Itu maksud resesif dan dominan. So yang ni memang dari lahir. Maksudnya benda tu dalam kromosom yang kita dari lahir atau makanan kita akan buat. Tak, ini yang memang mak bapak punya. Bawa okey. Genetik yang contoh mak dia ada satu genetik penyakit, ayah dia tak ada. Kemudian tengoklah bila kahwin senyawa, tengoklah yang tu resesif ke dominan. Ada sini. Okey. Kalau dia resesif, dia selamat. Sebabnya baru ada satu. Tapi kalau benda tu dominan, walaupun hanya dari satu parent, dia dah boleh kena penyakit tu. Okey. Dan dia ada lagi yang detail itu, contoh yang macam sifat tengah-tengah. Sifat tengah ni macam maksudnya dia antara keluar tak keluar, antara zahir tak zahir. Kadang-kadang ada simptom, kadang-kadang tak ada. Macam Kalau ada sama ada macam tu ataupun simptom ada tapi sangat sikit. Ada juga dia macam tengah lah, in between kan. Okay, tapi tak payah tu tak perlu tahu. Yang basic datang yang ni. Dominan dengan resesif. Okey, kemudian X-linked ni dah nama dia pakai X-linked berarti dia berkait dengan kromosom pasangan yang bahagian jantina dan dia berkait dengan X, tak berkait dengan Y. Okey, apa kaitan dan kepentingan dia disebut X, tak sebut Y? Berarti penyakit ni mudah kena pada orang lelaki ataupun biasanya berlaku pada orang lelaki. Okey, sebab apa berlaku pada orang lelaki? Okey, lelaki hanya ada satu X, satu Y. Okey, dan masalah itu hanya
dia berkait dengan X. Okay, jadi kalau laki ada satu je cacat, dia tak ada X lain yang boleh imbangkan dia. Okay, contoh macam kita belajar yang dua tadi lah, dia lebih kurang macam konsep resesif juga sikit. Dia lebih kurang macam resesif juga. Anggap ni yang pair lain lah. Okay, dia masalah kat sini kan, yang ni ada untuk balance. Jadi kalau ada jenis resesif, dia takkan, biasanya tak berlaku lah. Kecuali kalau dominan satu pun dah cukup, dia kuat. Okay. Tapi dalam kes yang bahagian gender, pasangan yang ke-23 ni, okay, untuk lelaki bila dia dapat satu yang tak normal, dia tak ada X lain yang nak cover, nak backup dia. Jadi seolah-olah dia dah dikira dominan. Y ni macam tak berfungsi, macam tak function dari segi nak balance backup dia. Okay. Jadi biasanya lelaki kalau kena dapat genetik macam ni, dia terus kena dengan itu lah. Contoh kita akan tengok ni. Dalam. Okay, kemudian kalau perempuan, kalau dia kena, perempuan kalau kena, dia akan ada X. Satu lagi. Jadi dia macam resesif tadi. Dia kena kena dua-dua baru jadi. Tapi biasanya dia akan dapat satu je. Sebab apa dapat satu je? Sebabnya apa? Dia perempuan dia tak laki dia tak boleh bagi X. Laki perempuan dia tak boleh bagi Y. Okay, jadi sebab tu dia tak dapat lah. Maksudnya dia biasanya main dari mak lah. Okay. Yang tu yang terjadi pada kromosom ke-23 je lah. Yang kita bincang X-linked ni semua yang 23 punya. Dia macam semua. Dan biasanya kalau laki dia kena, dia akan zahir lah. Kalau perempuan biasanya tak zahir. Okay. So yang nombor 1 ni untuk kromosom ke-23. Semua ke semua? Genetik tu biasanya dia punya penyakit untuk kromosom ke-23 ke yang atas? Kalau X-linked yang 23. X-linked je lah. Selain kalau untuk 22 yang pertama tu dia berkait dengan dua atas tu, dominan dengan resesif. Untuk yang 23 punya kita pakai yang X-linked. Okay. Jadi ni contoh lah. Contoh penyakit yang berlaku. So maksudnya X-linked tu untuk penyakit lelaki lah. Sebenarnya dia berlaku pada dua-dua, cuma yang dia akan aktif dekat lelaki. Sebab lelaki dia hanya ada satu X. Tak ada X lain yang nak backup dia. Okay, jadi dia seolah-olah dah jadi macam dominan lah. Nanti Ni kita tengah bincang contoh ni. Ni kita tengah jadual ni. Okay, jadi kalau autosomal dominant inheritance. Okay, ini contoh yang dominan. Maksudnya kalau kena biasanya memang akan dapat lah. Ini contohnya lah. Hypercholesterolemia, maksudnya banyak kolesterol. Okay, kemudian polycystic kidney disease. Okay, dia buah pinggang jadi macam cyst banyak-banyak. Dia jadi bulat-bulat. Orang tak bodoh macam sebenarnya ada macam cyst banyak-banyak tu lah. Boleh lah anggur, tapi anggur yang dia bukan jadi anggur keluar betul tu dalam tu. Kalau kita tengok tu nampak macam bodoh lah. Kita Ada gambar. Kita Google. Kan kat tu. Susah sangat dia tahu kan. Cuba nak ambil dominan tu tak masuk kan? Cuba nak tahu Takut ini doktor dia masuk. ni apa punya doktor dah. Dia dah banyak ingat nama penyakit dia punya scientific nama itu apa ya? ni lah contoh dia. Poli tu maksud dia banyak, cystic tu cyst. Macam bapa.
Kadang-kadang tu apa, dia makin besar baru makin jelas lah. Cumanya kalau dah shot dari awal, dia boleh test genetik dari awal. Jadi cek genetik, ada masalah, jadi memang risiko tinggi lah akan nampak dewasa nanti. So dia tak kena ada function. Biasanya kidney rosak lah macam ni. Okay, kalau kita tak rawat semua, dia boleh hilang. Kalau tak rawat sampai habis, dia boleh mati awal lah kan, sebab kidney dah rosak tu kan. Tak boleh dirawat dia. Ni tengok ni besar. Masya Dia Allah. rawat dia orang ke? Orang itu. Dia besar macam tu sebab dia bengkak. Dia cyst ni macam Membesar. ketua bulat tu, kemudian dia ada secretion dalam tu. Jadi dia mengembang. Dia dia ambil dah semua jadi nutrition. makin besar yang ada liquid dia dalam tu. Kategori kanser jugalah kan? Apa dia? Kategori kanser. Ada cyst tak dia anggap kanser. Oh. Yang tesis yang Dia kalau kanser dengan tumor ni, sel tu tumbuh macam tu. Ini dia macam satu grup sel ni tiba-tiba duk secret benda dalam tu. Dia membesar. Penuh macam cair ke apa kan. Kalau sis yang ada pada kadang-kadang dia boleh wujud apabila hormon dia stabil atau dengan berat badan. Macam yang ini, dia menyebabkan pada kidney kita. Adakah dari awal bila kita dapat test, boleh dapat reverse atau boleh dapat disembuhkan dengan apa-apa cara atau ubatan? Adakah bila dah ada genetik dia dominan, so dia akan terus sampai dia dewasa atau sampai dia tak ada lah macam ni. Okay, dia bila sebut genetik ni kita macam tak boleh nak buang punca sebab duduk dalam DNA kita sendiri. DNA tu bukannya duduk dekat satu tempat, contoh kat jantung kita boleh Semua ada proses DNA. sembuh balik tak. Semua sel kita ni ada DNA. Semua. Okay, dia DNA tu dalam sel, kemudian bila dia membiak, dia pecah. Dia replicate. Duplicate banyak-banyak. Semualah. DNA yang sama. Okay. Jadi kerana kalau tahu ni biasanya dia akan buat rawatan awalan sama ada derma, buat pinggang ke ataupun terus dialisis ke apa ke. Ini siapa? Sakit semula. Kalau injak tu dia orang lain, tak ada siap. Ini kita ni untuk ginjal ni. Kami dapat patient ni dapat patient ni, so dia dah dapat satu buah pinggang lah. Satu buah pinggang ni tak ada fungsi. Jadi kita tanya lah apa yang menyebabkan dia jadi macam tu kan, daripada dia kecil. So kita ada dalam dia punya genetik lah. Ya, sebab tu dia tak boleh nak buat apa, tanya punca pun dia mana boleh jawab. Kok terjatuh ke kena tak. Memang yelah tak ada Allah macam tu kan. Tapi kita ikhtiar lah selagi ada cara kan. Tapi kalau dia dapat derma walaupun sebelah, insyaAllah okey lah. Selalunya sebelah pun dah cukup kan. Okey. Dan maafkan hakikat ni tak payah tidak tengok kemudian. Okey, kemudian contoh resesif. Okey, contoh resesif antaranya sickle cell anemia. Okey, sickle cell ni jadi apa? Red blood cell dia tu bentuk macam sabit, melengkung. Dia tak bentuk disk elok yang ada lekuk tengah elok tu kan. Itu yang normal. Tapi kalau sickle cell ni dia macam bengkok dan tajam sikit dan mungkin dia keras sikit. Okey, yang ni kalau resesif berarti mak pak mesti ada genetik tu baru anak kena. Kalau tidak, kalau hanya mak ada tapi kat anak dia panggil carrier. Carrier ni berarti dia ada benda tu dan waktu nak kahwin dia pasti kena pastikan tak kahwin. Apa thalassemia lah kan? Thalassemia pun lebih kurang. Thalassemia pun sama. Okay, thalassemia pun kena kahwin yang tak ada. Jadi itu contoh paling mudah faham lah. Sebab tu dia kata apa, buat saringan thalassemia sebab apa? Supaya tak mau bagi dua-dua dapat. Nanti anak. Sebab dia resesif. Boleh juga. Sebab dia ada peratus dia tu, dia ada kiraan peratus untuk berlaku tu. Okey. Jadi itulah penyakit genetik ni kita boleh lah buat ataupun teori kiraan semua tu, tapi realiti dia kadang pelbagai lah. Dalam perubatan ni tak ada benda yang pasti pun. Dalam banyak bidang sains perubatan lah antara biologi yang paling
berbanding ilmu-ilmu fizik, kimia ni kalau kita bubuh faham banyak ni confirm jadi. Kalau fizik tu kalau buah elektrik banyak ni confirm keluar watt lah apa semua kan. Okey. Tapi perkataan ni dia ada unsur macam rohani. Contohnya walaupun orang yang penyakit yang sama, kita bagi ubat dengan kadar yang sama, dos yang sama, semua sama. Tapi kalau seorang ni fikir positif, seorang fikir negatif, kesannya tak sama. Yang positif sembuh ni. Positif tu dia mungkin sembuh kan. Okey, negatif tu mungkin makin teruk kan. Okey, sebab tu perubatan atau biologi ni dia bukan sekadar banyak faktor, tapi dia juga ada faktor yang tak nampak. Faktor spiritual, psikologi apa semua ni kan. Okey. Kalau kromosom ni dia berkait juga tak dengan blood group type. Okey, dia gini kan. Kromosom kita yang 46 ataupun 23 pasang ni, dia adalah kod bagi segalanya untuk tubuh kita. Dia lah yang menentukan rambut kita jenis apa, warna apa, bentuk apa, tempat nipis. Dia menentukan darah kita jenis apa. Kan, kerana tubuh kita ni dia punya kata apa? Dia punya manual code dia tu duduk kat DNA. Jadi sebarang masalah pada DNA boleh jadi pada mana-mana organ. Okey. Ini beberapa contohnya galactosemia, phenylketonuria. Okey, ini contoh-contoh lah. Ataupun glycogen storage disease. Kemudian hemophilia, Duchenne muscular dystrophy. Okey, ini contoh-contoh penyakit yang berkaitan dengan sedikit. Hemophilia. Ini detail tak perlu tahu lah. Ini uraian bagi tadi 3 tadi tu. Ini dia beberapa contoh lah, beberapa contoh Marfan syndrome ni dia kata satu masalah autosomal dominan. Okay, dominan maksudnya satu bapa atau ibu cukup untuk bagi benda tu berlaku. Okay, dalam kes Marfan ni dia punya protein dia tu tak normal. Dia jadi terlalu elastik. Okay, bila jadi terlalu elastik maksudnya kalau pernah tengok orang yang ditarik panjang-panjang kulit kan. Itu yalah dari satu sudut nampak special kan. Tapi dari sudut perubatan dia jangan penyakit lah. Cuma penyakit tu tak semua penyakit tu menyusahkan kita. Kalau orang itu kelebihannya kalau kena cubit dia relax lah. Tak sakit. Dia tak normal ni sama ada tak normal yang menyusahkan atau tak normal yang power. Contohnya mata. Itu bahaya, itu terlangak di sini kan. Kena mata. Mata dah lagi. Okey. Oh, yang terjojol. Kan maksudnya contoh mata kita boleh pandang gelombang cahaya pada kadar ni sampai kadar ni. Okey. Tapi kalau dia hanya boleh pandang kadar gelombang yang lebih sempit, itu menyusahkan dia lah. Tapi ada orang yang boleh pandang lebih luas. Okey, maksudnya benda tu orang lain tak boleh nampak, dia boleh nampak. Dia boleh zoom. Itulah tu, cakap ni mesti masuk waktu kan. Yelah macam kita nampak tak apa. Okey, kalau kita belajar apa Ini korang ada cahaya thyroid. elektromagnetik. Jadi lama-lama Dia ada visible light. dia akan terjojol. Dengan atas dia panggil apa? Atas pada visible light, Atas traffic light. ultraviolet, UV. Bawah pada visible infrared. Okey, jadi cahaya seorang muda dipecah pada 3 tu lah. Yang kita boleh nampak dia panggil visible light. Dia ada gelombang tu. Ini fizik punya soal kan. Kemudian atas dia panggil UV, ultraviolet, dan bawah dia infrared. Okey, jadi manusia normal nampak visible ni lah. Nama dia ni visible. Visible, Yang boleh nampak. Okey, jadi bagi orang normal
takat ni ke sini. Okay, tapi ada orang dapat lebih ke sini, ada pun dapat lebih. Jadi dia boleh nampak sikit UV light dia mungkin nampak lain sikit dah kita. Apa yang dia nampak? Color. Mungkin perubahan color atau sesuatu ada. Dia nampak lebih jauh dari kita ke apa kan? Dia bukan lagi jauh, dia macam nampak something extra lah. Dia punya hijab salah. hijab terbuka. Ni tuan nak cakap tu cerita sebab mata dia tak cocok. Dia ada dia tahu lah. Hijab terbuka. Itu lah kalau ada dia abang nampak atas kepala, atas dada dan dia. Oh, dia scan kan? Itu lah jangan tengok itu. Ni maafkan. Ni ada dan loss. Okay, kalau tengok ni. Yang kalau yang motor baru mana sih? Itu kecacatan lah. Itu kesihatan juga lah. Dia Masuk dalam kategori. yang tu dia biasanya sebab lain. Dia bukan genetik sangat. Dia apa reseptor. Kita ada rod dengan kon reseptor kat mata kita. Dan ada satu reseptor untuk dapat RGB, red, green, blue. Satu lagi reseptor untuk dapat hitam Buka putih. badak. Kerja pun nampak kita kerja. Jadi kalau kerosakan pada reseptor tu dia ni lah kacau warna. Dia akan kacau warna. Aku tak ada. Ada orang dapat besok ni. Aku nak siapkan tempahan puding kuning dengan Dia puding ada ikan koi tu. reseptor ni. Tu kan kalau kau tak kerja, main join aku. Kita masak-masak. Okey. Yang lain ni semua ni contoh dan apa huraian dia. Puding mak kawan. Okey, ini contoh hyperkolesterolemia. Okey, dalam hyperkolesterolemia ni dia dah banding normal dengan tak normal. Okey, dalam hyperkolesterolemia ni dia akan berlaku ialah dia punya reseptor tak cukup. Okey, dalam tubuh kita ni kita cari contoh. Okey, apa dia dalam orang yang normal. Kalau kita tengok raja ni ada reseptor ni. Okey, ada reseptor. Reseptor kat mana? Dekat sel, liver cell. Okey, sel dekat apa hati kita. Okey. Jadi sel dekat hati kita ni dia ada reseptor yang dia detect LDL. LDL tu apa? Low density. Low density lipoprotein. Lipoprotein. Okay, apa maksud lipoprotein? Lipo tu lipid, protein. Jadi lipid atau lemak yang gabung dengan protein. Okay, jadi dia dapat jenis ada LDL, VLDL, HDL apa semua tu. Okay, tak banyak tu kena tengok ilmu biokimia. Okay, jadi dalam sel yang normal, sel hati yang normal dia ada banyak reseptor. Jadi dia akan detect lah berapa LDL sebenarnya dalam tubuh kita. Okay, jadi kalau dia tahu kata ada tinggi, dia buat sikit je lah VLDL dia ni. Okay, tapi dalam masalah apa yang genetik ni, dia akan ada reseptor yang sedikit. Maksudnya walaupun ada banyak dah LDL, reseptor yang ada sikit je. Jadi sel hati tu ingat, oh LDL sikit je lah ni. Padahal bukan LDL sikit. Reseptor yang nak baca atau yang nak detect kata ada banyak ke sikit tu tak cukup. Bayangkan ada 1,000 orang tapi yang tukang nak sahkan, tukang kira ada seorang je. Itulah maksudnya ada 1,000 tapi dia kira 1, 2. Kalau ada 1,000 orang serentak dia kira 1,000 sesuai. Betul tak? Okey. Jadi dia dapat kat hati, okey ni 1 baru, ni 2 baru, 3 baru. Nanti dah sikitnya. Jadi dia buat apa? Dia buat banyak-banyak VLDL. Very low density lipoprotein.
Okey, jadi benda ni semua berkait dengan kolesterol. Sebab tu nama dia hyperkolesterolemia. Dia akan jadi hyper tu tinggi, kolesterol tu kolesterol, mia tu darah. Jadi akan ada tinggi kolesterol dalam darah dia. Sebab apa? Masalah reseptor tak cukup. Okey, jadi macam-macam sebab tu saya kata kan, DNA ni dia kodkan segalanya tentang tubuh kita, termasuklah reseptor yang kecil-kecil halus-halus ni pun semua tu DNA tentukan. Okey. Okey, ini contoh apa yang cystic fibrosis yang kita tadi tu, yang macam cyst tu. Okey, kalau normal dia macam ni. Kalau normal maksudnya kalsium dengan klorin dengan sodium boleh masuk. Okey. Maksudnya dia ada keluar masuk yang seimbang lah. Okey, tapi dalam keadaan yang tak normal klorin dengan sodium tak boleh nak masuk. Jadi dia terkumpul dalam lumen. Lumen tu kalau kita tiup ruang tengah tu. Okey, kalau kita ada satu tiup tengah tu yang kosong ni kita panggil lumen. Lumen. Lubang yang panjang lah. Okey. Jadi dia tak boleh nak masuk. Jadi dia kumpul lah dalam lumen. Jadi sebab tu lama-lama dia macam bengkak jadi cyst. Okey, yang kita sebut dia. Okey. Itu inilah contoh-contoh dia tu. Jerawat lain pula. Itu yang kalau sis kita punya. Itu pasti satu. Dia tengoklah kadang naik banyak. Kalau banyak pergi polycystic kan. Kalau satu je lah. Dia fibroid macam tumor Lebih kurang itulah. Dia tumbuh tisu tumor mata. Tumbuh tisu yang macam fibers dekat uterus tu. Okay, ini contoh-contoh kawasan yang boleh dapat cyst tu lah. Dia ada bagi tu dekat kalau sweat gland dekat kelenjar peluh, dia akan jadi klorin ataupun klorid dalam peluh itu akan tinggi. Sebab tadi kita tunjukkan klorid itu tentunya boleh masuk dalam sel, tapi dia tak boleh masuk. Jadi dia akan dikeluarkan melalui peluh. Jadi peluh tu kalau kita ambil sampel buat test, dia akan tinggilah klorid dia. Okey. Kemudian sinus. Okey. Ruang dalam tulang, kawasan hidung, kepala semua ni. Lubang-lubang tu kita panggil apa? Sinus. Okey. Jadi bila dia tak boleh nak buang dengan baik, dia akan menyebabkan sinusitis. Sebab tu dia banyak rembesan dan diran keluar tu kan. Okey, sebab dia sama tadi lah. Dia over secretion. Okey. Ni macam-macam lah kan. Setiap organ ni dia boleh dapat cyst dan kesan-kesan daripada cyst tu. Apa tu kan cyst ni dia boleh pecah kan? Pecah, lepas tu dia akan keluarkan cair. So dia effect kepada anggota yang dia tengoklah apa kandungan dia tu. Kalau kandungan tu macam bahan yang tak berbahaya, dia okey lah. Tapi kalau dalam tu ada bahan yang bahaya, dia akan macam mana kita nak tahu bahaya tak bahaya? Sebab kita perlu buat test lah. Untuk test darah. Dia kalau trauma dia ni dia akan cucuk macam bicagari tu sedut dapat air tu lah. Jadi hantar makmal boleh cek lah bahan apa. Contoh kan, macam tempat kat Cik Lan dia buat macam kita scan bawah atau scan kat bawah tu kan. Scan dekat Avion. So dia pernah nampak ada cyst. Kadang ada cyst yang dah pecah tapi tak besar lah. Cumanya kita nampak lah macam ada hitam dekat some area dia punya dekat uterus ke, dekat ovari dia. Kalau yang part macam tu macam mana kita nak mesti pakai pencegahan? Dia tengok kawasan lah, lalu biopsi atau sama ada dia boleh buat direct. Macam kalau breast semua ni boleh buat mudah je kan. Tapi kalau bahagian tu kadang dia perlu buat macam dia panggil laparotomi tu, dia kena tebuk Oh, tebuk dinding abdomen kawasan
pelvis ni. Ada tisu. Nah, kemudian dia hubung macam timbul semua, kemudian ada bahagian akan tarik lah. Itu dia kena masuk surgery dengan ni lah. Itu salah satu cara. Tu dia kadang dia scan pakai apa? MRI pun tu kadang dia dah biasa dah. Dan sebabnya kalau boleh nak elakkanlah buat benda yang invasif ni kan, selagi tak perlu. Okay. Ini contoh-contoh ni nanti apa? Tengok dia punya jadual tadi lah. Tengok jadual tu, kemudian tahu sikit lah apa maksud. Macam phenylketonuria ni dia akan ada banyak apa? Phenol ataupun phenyl dalam urine dia. Sebab ada masalah enzim. Dan dia tulis kat sini apa? Dia tak ada severe lack of the enzyme phenylalanine hydroxylase. Dia tak ada enzim yang nama ni. Phenylalanine hydroxylase ni yang proses phenyl ni. Okay, jadi dia menyebabkan bahan tu berkumpul banyak dalam badan. Dan dia boleh ganggu banyak organ lah, antaranya otak. Sama konsep dia. Tadi kan konsep tak ada masuk rumen yang tadi konsep dia kan sama. Tapi itu dia meningkat dalam sel tak boleh lepas. Cuma yang ni dia bukan konsep tu, dia konsep dia enzim yang nak proses tu tak ada. Oh. Tadi tu kalau tadi gambar tadi dia panggil channel. Maksudnya lubang dekat sel membran tu yang tak normal. Kan sel membran macam kulit dia kan. Kemudian dia akan ada lubang-lubang macam pintu lah. Okay, jadi dia kena ada lubang untuk klorin, lubang untuk sodium semua kan. Jadi dalam kes tadi tu lubang untuk klorin dengan sodium tak okey. Soalan sama. Kalau macam huraian tu biasanya tak lah. Ni yang saya duk highlight sebut Yang baca. Ini masuk. Mesti masuk. Ni basic ni, ini mesti punya lah. Ini paling Mesti dasar ni. Okey, masuk, okey. Catit nak share kat group. Cerita kat belakang. Okey. Tak tahu yang masuk beza je. Kan. Banyak ada ni semua contoh-contoh dalam huraian ya. Kita nak Nanti Jumah baca. tengok apa kompleks. Okey, ini yang kategori yang kedua tu. Kompleks multigenic disorder ataupun kompleks disorder. Itu dia kata kompleks multigenic disorder so-called multifactorial. Okay, yang saya sebut tadi tu lah multifactorial tu. And or polygenic disorder. Okay, multi tu banyak, faktor kan. Poly pun masuk banyak, gen tu pun kat sini masuk dia punca juga. Jadi benda yang sama sebenarnya. Okay, dia kata disebabkan oleh interaksi antara variasi genetik dan juga faktor persekitaran. Okay. Okay, dan benda ni susah lah kita nak cakap secara tepat mana yang lagi kuat. Tapi dia biasanya kita kata gabungan pelbagai faktor lah. Okay. Contoh dia tu nanti. Masya Allah. Terus selesai. Tuan, maksudnya kompleks disorder ni pun ada kategori juga ke? Ya. Mana ada satu. Inilah contoh yang dia bagi ni. Kita tak dapat. Mengenai diabetes. Kompleks apa tadi tuan? Kompleks nanti. Kompleks multigenic disorder. Yang hari tu lain dengan 2 hari tu kan? Sama ke? Lain lah. Buku ni nanti dapat ke juga? Dia dah berbual lah dalam. Dah isi. Kan saya buat satu je. Saya buat satu kan banyak. Satu je. Satu je. Hari tu Robinson tu. Ini Robinson ke? Benda yang sama tak Robinson tu? Buku dia ada. Buku ni kan mesti dia. Tak mahu. Ada masuk tak kopi? Dalam kan? Tak pakai. Tak ada mahu. Kalau
ikut tu nanti lepas habis yang basic dia patologi dia bagi dua. Nak cari Apa general pathology dengan spesifik ataupun special pathology. Kalau general ni yang kita belajar dari awal tu lah. Dia tak fokus pada organ tertentu. Sampailah blood vessel ni dia start organ dah. Buat darah, jantung, atau apa, lung, paru. Ni nanti dia ikut organ pula. Dia organ lah. Prolap semua tu apa, ada prolap dekat apa, uterus, ada prolap dekat usus. Okey. Ataupun apa, slip disc pun kadang panggil prolap juga. Okey. Adalah ni yang kita masuk ni. Lepas kita habis ni dah akan masuk bahagian ikut organ pula, ni tak ikut organ ni. Ini bagi kau penceritaan tentang masalah pada genetik kan? Ini dia cerita macam basic untuk semua penyakit yang berlaku pada organ-organ. Contoh kita baca inflammation secara umum. Nanti kita pergi dekat apa, jantung contoh, apa inflammation dekat jantung. Dia ada carditis, myocarditis, pericarditis, macam-macam tistis itulah. Okay, yang ni dia bagi contoh type 1 diabetes. Okay, for example, dia kata sebagai contoh daripada 20 hingga 30 genetik yang berkait dengan type 1 diabetes. Okay, 6 atau 7 adalah yang paling penting. Okay, maksudnya dia ada beberapa bahagian lah kan. HLL, HLA, LL semua ni berkait dengan nama genetik lah. Jadi dia menyumbang, dia kata 50 more than 50%, lebih dari 50%. Maksudnya kadang-kadang dia bagi bukan 50 genetik, 50 environment, kadang-kadang dia lebih dari 50. Jadi apa, dalam kes macam ni silap sikit je kat environment dia boleh kena tu lah sikit tu. Type 1 ni maksudnya masalah pankreas dan operation tu lah. Yang mana biasanya kena bukan rawat dengan metformin buatan, anda kena rawat dengan insulin. Okey. Ini memang jantung. Wah, dia patologi ni bentuk sel ni berbagai. Okay, kita nak tengok yang seterusnya yang terakhir tu, chromosomal disorders. Kromosomal. Okay, ataupun nama lain dia panggil juga cytogenetic disorders. Cytogenetic. Ini yang berkait dengan kromosom. Okay, apa beza yang masalah kromosom dengan masalah genetik tadi? Okay, beza dia adalah kalau yang Mendelian single gene ni, berarti kalau kita pernah tengok ada benda X tu, kita boleh buka dia sampai tinggal satu lapisan. DNA tu dia ada kiri kanan tu. Kita tak ada cari gambar lah. Ada yang boleh nak bayang. Kami ni visual, kena tengok. Tak tengok, tak tengok. Kinestetik lah. Kinestetik, Okay, ni. visual. Ni dia tunjuk apa contoh. Pukul anda apa? Okay, ni X yang tu lah. Ni X yang besar tu, kromosom kita. Dia boleh buka lagi ni, buka. Kemudian dia ada macam batu budak-budak ni, dia panggil histone. Histone nama dia. Okay, histone ni bukan DNA, dia hanya protein yang seketul tu, tapi dia jadi tempat untuk DNA balut dia. Ni dia pusing-pusing melekat kat dia. Okay, buka lagi sampailah macam ni. Okay, jadi kalau dalam Mendelian ni, dia punya masalah dia biasanya dekat peringkat yang bahagian ni, yang sangat halus, sangat dalam. Ada bahagian tertentu je dalam tu yang terganggu, kemudian terus rosaklah beberapa organ atau enzim semua tadi tu. Macam yang kita ada bincang tadi. Okay, jadi kalau Mendelian ni dia kacau peringkat yang dalam dan halus ni.
Okey, jadi beza dengan yang kromosoma ataupun cytogenetik ni ialah dia berlaku di peringkat yang besar ni. Maksudnya bahagian ni sendiri besar. Maksudnya dia punya perubahan tu lagi teruk lah. Dia punya abnormality tu lagi teruk berbanding dengan ini. Tapi dari segi kesan pada tubuh tu boleh jadi sama teruk ataupun sebaliknya. Maksudnya tak mestinya kalau rosak kromosom dapat penyakit yang teruk. Rosak sini penyakit tak teruk dah. Sini pun walaupun nampak kecil, kadang-kadang dia adalah kod bagi enzim atau protein atau bahan yang penting dalam tubuh. Okey, jadi walaupun kadang rosak kat sini, tapi sebabkan benda tu sangat penting, dia boleh dapat penyakit yang teruk jugalah. Contohnya dia berkait dengan enzim yang bahagian kawalan oksigen contoh. Oksigen penting tak? Penting. Jadi kalau rosak walaupun sikit, tapi disebabkan benda tu penting, berfungsi untuk benda yang sangat penting, dia akan jadi penyakit yang teruk lah. Tuan, yang benda ni dia wujud dalam X tu ke dia memang macam dekat dalam tubuh badan kita? Dia nak tengok gambar lain. Maksudnya dia huraian pada X tadi. Bila X tu dibuka dia jadi panjang macam X tu dia macam apa? Dihuraikan. Nak saya cuba cari. Okey, bayangkan tali sabut ke tali yang dengan besar-besaran dan tali kapal kan. Nampak kan dia sendiri dah besar lah. Lepas tu bila buka Okey, kemudian lagi tengok dia dia ada sendiri apa? Contoh 2 ketul, 3 ketul yang kecil sikit. Besar jari contoh kan. Kemudian ketul besar jari tu pun kalau kita tengok dia ada urat dia sendiri. Bayangkan macam tu lah. Okay, jadi yang kita duduk bincang DNA ni paling halus tu lah. Sangat halus. Di dalam X tu lah maksudnya tali ni. Oh okey, So, dia besarkan. Okey, X faham. ni sendiri kalau kita zoom, dia serabut ni dia macam bayangkan kita ambil benang, kemudian kita buka tak gulung kan, bagi tak gulung, kemudian kita wanyok-wanyok tu kita susun buat X. Oh, okey, faham. Boleh bayang tak macam mana rupa dah? Nampak betul lah. Kantar kan. Tengok pakai ni tak Ah. pakai mesin lah. Kena pakai mikroskop. Yang X tu pun kecil. Dia badan. Tapi DNA ni selalunya sekat ni kita buat guna macam elektroforesis. Kita tak pakai, tengoklah sebab benda ni peringkat chemical. Chemical ni kita tak boleh nak tengok dengan mikroskop lagi sekat ni. Okey, kita pakai cara chemistry lah. Contohnya apa dia akan ada bahagian yang contohnya yang positif negatif pertemuan. Jadi kita letak elektrik, dia akan tarik yang positif ke negatif, yang negatif ke positif. Jadi kita boleh check lah bahagian mana yang berbelah. Dia ada tu, dia panggil apa? Ada apa? Setiap organ. Okey, setiap organ ada tisu dan setiap tisu ada sel, setiap sel ada nukleus, setiap nukleus akan ada kromosom, setiap kromosom akan ada DNA. Jadi sebab tu saya kata DNA ni terabak dalam badan kita, penuh. Tak boleh nak lari. Kita contohnya ada masalah genetik satu, kita pergi repair dekat satu sel. Tak jadi. Sebab tubuh kita ni sepenuhnya DNA yang sama. Kita dekat kat baju. Okey. DNA yang kita dapat inilah dari mak dan ayah. Baju. Itulah pentingnya perkahwinan. Betul. Tapi doktor sementara cakap maknanya kalau kahwin dalam circle keluarga kita tak bagus lah betul. Ya, sebab apa tak bagus? Apa boleh hurai? Sebab dia tu akan berterusan yang penyakit dengan tuan. Lagi yang sama kita bukan itu kan? Barulah taruh gambar kita taruh gambar. Ya. Tapi bukan orang Arab praktis that kind of Okey, dia jenis ya. pengalaman dulu Inggeris. Okey, Tak. kita dah faham ini kan tadi kan. Okay, cuba bayangkan. Okey, kalau dominan tu tak ada apa. Kahwin dengan siapa pun kalau dapat dominan confirm. Dia kata okey confirm lah akan zahir lah dia punya penyakit. Okey. Tapi berkait dengan kahwin orang dekat kan. Sepupu ke ada rupa kan. Okey, bayangkan dalam family tu dah ada yang resesif satu. Kan, jadi kalau kata sama family mestilah hampir semua akan dapat benda tu. Kan, semua jadi carrier. Jadi kalau kahwin dengan orang dekat akan dapat resesif, dengan resesif akan jadi Dominan. dia tak panggil dominan, dia panggil akan keluar lah, akan ada phenotype Carrier lah. ke? Dia pakai Akan zahir lah. Kan, akan Dia manifest. kata dah kahwin dekat. Okey, dah jadi sebab tu panas tak dekat lah kan. Tak dekat lah. Okey, macam mana pula dalam setengah
kekeluargaan yang ni apa contoh kerabat diraja ke kasta tertentu ke apa kan. Okey, dalam kadang-kadang dalam proses ni. Okey, tadi kita bincang pasal keluarga yang ada penyakit resesif. Tapi bayangkan dalam keluarga tu genetik semua hampir perfect. Jadi apa masalah yang berlaku? Tak ada kan? Maksudnya semua genetik tak ada masalah dominan, tak ada masalah resesif. Jadi kalau kahwin sama ada jadi penyakit tak? Tak. Tak ada. Macam mana kita Dia taklah nak kata jadi bagus, cuma dia taklah jadi penyakit. Jadi tak pelik kalau nampak ada keluarga dikahwin sama contoh kerabat dirajaan, dikahwin dengan diraja juga. Kadang tu bukan orang Jawa pun, selang-selang berapa ni je. Okay, kenapa tak jadi penyakit? Kenapa sempurna macam jelah kalau raja-raja kita ni kadang semua nampaknya handsome, mak kan, macam-macam ke arah lah apa kan. Okey, sebab apa? Mungkin sebab dari dia jaga genetik dari awal tu tak tercemar dengan orang yang ada yang kahwin penyakit. campur hidung dah tak Dia tak masukkan resesif dari luar. Sini tinggi. Okey. Okay, dari segi hukum kita boleh bincang tu dia tak haram pun, dia tak haram cuma tak digalakkan. Okay, dari segi perubatan kita kata ada risiko resesif semua tu lah. Okay, tapi yang sama kita tak nafikan ada risiko yang bersih dari benda tu. Jadi tak berlaku penyakit. Okay, dan soalannya kita tahu kan mana yang perfect. Tapi banyak kes yang kahwin sepupu yang rapat ni kan macam anak makcik sendiri dapat anak Down syndrome. Itulah dia sebab dalam family saya makcik saya kahwin dengan ni, anak dia dulu kahwin dengan adik-beradik, dua-dua ada anak Down syndrome. Yang seorang ni masih hidup, yang seorang tu dah menikah masuk umur 17 tahun. Sebab tu mak saya memang tak bagi, dia kata kalau boleh jangan. Tapi dalam Islam pun tak galak. Tak digalakkan. Tak digalakkan. Orang kata darah panas saya cakap macam itu lah. Sebab tu dia Nabi SAW ni pun dia kata kalau kita nak kahwin pun kita kena pilih daripada segi keturunan kita. Ya. Dapat anak Down syndrome. Dan Nabi pun dah pesankan tengok keturunan dia, tengok agama apa semua tu kan. Okey. Kalau kita nak check dari segi secara medisnya, darah. Dia memang ada test genetik ni yang Ada dia test nak tunjuk genetik ni. Cepat-cepat. Semua benda ni kadang terlalu mahal dan dia tak detail betul pun. Maksudnya kita bukannya boleh baca satu-satu pun DNA dah ni. Sebenarnya daripada X tu kan, ataupun kalau nak kata daripada 46 ni, 46 kromosom ni, sebenarnya kita hanya baru boleh kaji berapa persen ni pun. Tak sampai separuh lagi pun. Maksudnya apa? Bagi-bagi DNA yang lain tu saintis belum tahu apa fungsi dia. Jadi bayangkan macam mana kita nak tahu satu-satu. Tak ada sampai hari ni pun masih belum sempurna kajian terhadap kromosom ni. Tak berbahaya kalau tahu. Bini abang. Kalau tahu ni bini abang. Betul? Bayangkan maksudnya apa? Panai ke akhlak ke? Ke apa? Kau dah macam profesor dah. Dah macam profesor dah macam dia mata dengan tutup. Okey. Macam macam tu. Dia macam ni apa? Pengaruh genetik tak ada akhlak atau panai kan. Okey, apa sebenarnya genetik tu dia membentuk kita punya fizikal. Okey, yang diri kita ni kita ada rohani yang asing. Okey, bukan benda yang sama kan. Okey, jadi akhlak biasanya ditentukan oleh diri roh kita tu. Cumanya dari segi kebiasaan lah yang banyak berlakunya. Walaupun roh itu asing, tubuh itu asing. Okey, tapi bila tubuh tu ada satu ciri tertentu, kadang dia cenderung untuk rangsang atau galakkan roh ke satu arah. Okey, contohnya apa? Contohnya, okey, tak berhenti nak sebut tidak. Bayangkan orang yang kuih, kering, lembek, okey, keding, nampak tak bermaya, dengan seorang tu yang badan tegap, sadu elok. Okey, antara dua ni siapa yang cenderung ke arah nak marah, nak gaduh, nak pukul? Yang besar. Sado. Okey, Abang maksudnya Sado. okey, maksudnya dari sudut pangai roh tu mungkin dia kata dua-dua ni kita letak roh yang sama.
Tapi bila duduk dalam badan jasad yang berbeza, kadang dia cenderung. Okey, jadi orang yang lahir dengan badan yang elok, dengan tenaga yang kuat, kadang tu dia cenderung untuk bully orang, buat nanya zalim ke orang sebab dia ada kekuatan daripada organ tadi. Tak boleh baik genetik ya. Apa dia? Okey, dasar boleh kontrol ni sebenarnya isu dia siapa kuat. Dia 50-50. Kalau kita roh kita kuat, jasad kita macam mana pun kita akan menang kat roh. Roh kita baik, jasad sadu macam mana pun kita maintain baik je. Okey. Tapi kalau roh jahat, keding-keding pun dia kacau orang. Betul. Selalu kacau. Okey. Dah lah nak abang gitulah kan. Kalau tengok siapa menang lah. Kecil-kecil ni dia apa? Orang yang roh kuat, Tengok roh dia. dia Roh dia bagus. Sheila mulut roh kuat ni dia ni lah, dia boleh kawal lah, jasad tu tak mempengaruhi dia. jasad Sheila tak Okay, tapi orang yang roh tak kuat, kalau jasad macam ni, dia nak macam ni, jasad macam ni, dia nak macam ni. Yelah, saya nak mudah faham ke tak 50-50 lah. Jadi ikut kalau kita rohani kuat, kita takkan terkesan sikit pun dengan kita punya fizikal. Kita anggap fizikal ni tak sekadar apa kata, ni lah untuk alat untuk kita buat sesuatu yang baik lah. Kenapa? Senang-senang. Aku ingat mana tengok kaki aku. Okey, Aku dia suka pakai custom macam ni selesa. benda ni dia kena roh. Kalau ingat konsep roh dengan mudabir dia sebenarnya cerita ke dalam. Roh mudabir maksudnya memanglah roh elok, dia bagi kesan yang elok pada hypothalamus, pada sistem badan, jadi placebo effect buat semua tu. Dia dah lah jadi baik semua tu, cuma tak ada lah fikir nak satu tiba-tiba tahun depan ke esok lusa satu badan. Maksudnya dia macam lagi sihat, lagi rasa apa? Rasa bahagia, happy gitulah. Oh, yang tadi tu. Okey. Ni kita habis jawapan untuk sesi pagi ni. Satu. Satu. Lepas tu rehat sampai pukul Dua. 2. Tadi kita main masak-masak. Presenter bila nak present? Oh, bukan masak-masak dulu Masak-masak. Tak payah present. Ni ada ni dia tak ikut dia. Oh, panas. Oh, tu air. Kalau lagi masak-masak dia keluar yang dia. Hari tu kita masak. Kita masak. Masa pos Natal kita masak herbal. Boleh, dia tak detect Tak wah. ada. Tak boleh. Tak apalah detect basah buku. Masak tak silap. Kita masak kat sesi. Kuat-kuat dia okey. Saya lepas kami masak. Ada. Kita nak masak. Kita rebus air, rebus air tu semua. Tak malah Ini kalau letak lighter dekat dia baru dia. Baru dia lah. dia sejuk lagi. Okey. Dah sebab tengah tu kadang apa rokok pun dia detect sebagainya. Hari tu kita nyalakan api. Okey, jadi kita nak kita masuk ni sikit lagi, kita rehat sebelum masuk tajuk lain pula. Presentation tak apa lagi. Apalah tengok mana ada keadaan dia. Okey, jadi untuk cytogenetik, kita dah tahu beza antara dua tu. Tadi tu yang peringkat halus itulah, peringkat chemical sikit-sikit yang kecil dalam tu. Okey, jadi kalau kromosomal ni, dia peringkat satu yang besar tu kan, X atau Y tu. Okey, dia ada dua masalah ataupun dua jenis abnormalities. Satu numerik, maksudnya dari sudut kuantiti, dari sudut number. Okey, ini satu masalah dari segi numerik ataupun kuantiti. Okey, kemudian satu lagi structural. Okey, structural ataupun quality lah. Okey, beza dia sebenarnya kuantiti dengan quality. Kalau kuantiti itu yang numerik tadi, number. Satu lagi structural ataupun quality dia. Okey, tengok ni dia ada satu gambar rajah. Okey, cuba tengok ni. Ni yang saya letak tadi tu. Okey. Apa kita ada ni? Kita ada 46
yang mana disusun dalam bentuk apa pasangan, jadi 23. Nah, jadi 22 yang awal ni, ini dipanggil autosom, ataupun nama lain juga dipanggil somatik. Okey, dipanggil juga nama lain somatik. Okey, 1 sampai 22. Kemudian S dengan Y ni, kalau ikut ni pasangan yang ke-23 lah. Okey, pasangan yang ke-23. Okey, jadi yang ni bahagian gender ataupun seks, bahagian jantina. Okey, kalau tengok tu, kromosom biasanya dia ada dua bahagian. Bahagian atas dan bahagian bawah. Dan atas tu dipanggil P, bawah ni dipanggil Q. Okey, kemudian P pun dia pecah dua, 1 dengan 2, kemudian 2 pecah dari 2. Macam tu lah, dia pecah-pecah ikut dia punya band, ada line tu punya band lah, band. Okey, ini structure dia lah. Okey, jadi bila kita nampak ni, ada band ataupun ada macam seolah-olah garisan ni, sebenarnya dia boleh terputus atau terpotong. Garisan biru tu Dia boleh terpisah kat situ. Garisan tu yang biru ke antara garisan 2 dengan 3? Semua ni lah, semua yang garis-garis ni. Berarti kat situ sebenarnya ada potensi untuk terpisah, terkeluar. So antara coklat dengan biru tu tengah-tengah punya garisan ke? Contohnya, yang contoh ni pala kalau coklat kan, dia sendiri boleh terkeluar. Ataupun 2 yang antara ni boleh terkeluar, kemudian 3 dengan 1 ni gabung rapat. Maksudnya warna tu menggambarkan garisan lah. Satu garisan tu warna main tengah. game apa tu, yang tarik kayu tu kan. Maksudnya boleh tarik ni lagi dia jatuh gitu. Dan macam tu lah. Okay. Jadi ni kromosom kita lah, somong. So tadi yang macam tu, yang kat X punya tangan tu satu garisan tu lah, yang tu. Yang kata ada something hang kat situ tu. Itulah garisan, satu garisan. Contohnya yang dekat BO ni kan. Tapi naknya tu contoh kasar, yang saya yang di depan tu naknya kasar, yang halus yang saya tadi tu. Yang ada buka dapat satu. Yang double, dia panggil double helix tu. Okey, jadi dia ada dua masalah. Okey, dan tu dekat sini. Okey, satu dia boleh masalah dari sudut kuantiti ataupun numerical. Okey. Numerical ataupun kuantiti. Okey, bagi satu structural ataupun quality. Okey, kemudian mereka ni kalau dia ada banyaknya, tapi yang basic dia dipanggil monosomi dengan trisomi. Okey, yang basic yang kita kena tahu monosomi dengan trisomi. Yang tadi tu numerical. Numerical. Tapi dia macam ni lah, Andi tu kena buang lah. Ini English punya saja. Dan numerical, jangan tulis numerical pula, salah. Okey, numerical ataupun quantity, kemudian structural dengan quality. Okey, untuk numerical, biasanya dia monosomi atau trisomi. Okey, mono maksudnya satu, tri banyak 3. Banyak 3. dia melakukan dua. Okey, tri itu 3 ya, 3. Kalau banyak poli kan. Okey, tapi ada lagi yang lain, tapi yang basic dua ni. Okey, sebab apa yang ni yang tadi jadi? Apa maksud monosomi, apa maksud trisomi? Okey, setiap pair kan kena ada 2. Okey, setiap pair kena pair sendiri mesti ada 2 kan? XX tu. XY lah. Okey, dia mesti ada 2. Tak ada lebih, tak ada kurang. Jadi kalau kita daripada 3 pair tu, tiba-tiba ada satu pair tu hanya ada satu. Dia bila sebut pair, kena ada 2 lah. Kan dengan S. Tapi yang satu bahagian ni, dia hanya ada satu. Maksudnya yang ni XX dia besar, XX dia besar. Yang ni X satu je, XX. Maksudnya ni tak cukup satu lah. Okay, tak cukup satu, maksudnya dia adalah mono. Kita panggil dia yang, kalau macam ni kita panggil monosomi. Patutlah dia tak ada satu. Okay.
yang mana. Okay, sebab dia akan menentukan penyakit yang berbeza. Okay, maksudnya kalau dekat pair yang ke-10 berlaku monosomi, tak cukup satu, okay, dia ada satu penyakit. Kemudian kalau dekat nombor 20 tak cukup satu, monosomi, dia ada penyakit lain pula. Penentuan 1 sampai 22 tadi tu dia Semua ikut boleh bahagian. Semua boleh berlaku monosomi. Oh. Okay? Dan kadang-kadang tu dia jadi double atau triple. Maksudnya dia tak cukup satu dekat nombor 1, dekat nombor 5, dekat nombor 10. Maksudnya ada 3 part tak cukup. 3 anggota badan maksudnya. Bukan X tu. Tahu macam satu tu untuk kepala bukan macam tu Bukan Bukan. Oh dia random juga. Dia susah cara. Kadang tu untuk part ni ada sikit, part ni ada sikit, itulah kan. Kita tak boleh nak decide lah yang tu. Okay? Boleh decide macam cakap lah, kaji belum habis lagi pun. Benda tu kita tak tahu detail. Okay, jadi dia tu lah contoh. Kadang-kadang daripada semua tu hanya satu part tu je yang tak cukup satu. Kadang-kadang boleh sampai part pertama, pair yang first tu tak cukup satu, dengan pair yang ke-10 dengan ke-20 pun tak cukup satu. Dia jadi sampai berapa. Okay, jadi dari segi penyakit tu ada cara tulis dia lah. Monosomi dekat bahagian mana semua. Okay, itu monosomi. Tapi berlaku juga dalam setengah keadaan. Jadi terlebih pula. Kalau terlebih dia akan jadi ada 3. Bila 3 kita panggil apa? Trisomi. Trisomi adalah trisomi. Trisomi. Okay. Baik betul. Jadi ini dia terlebih. Okay, kalau terlebih macam ni kita panggil trisomi. Terlebih pun jadi penyakit juga kan? Ya, penyakit. Abnormal. Dan salah satu penyakit yang terlebih ni Down syndrome. Oh yang terlebih sama sendiri. Sebab apa boleh berlaku Down syndrome? Mungkin Down syndrome ni banyak faktor lah, tapi faktor yang paling selalu kalau doktor selalu sebut umur yang terlebih lah. Dia panggil istilah nama dia panggil advanced maternal age. Dia ada satu istilah advanced maternal age. Tak tahu dia pula. Biasanya advanced maternal age ni lebih kurang 35 ke atas. Okey. So kita bilang masing-masing siapa rasa kawan dua tu tak bilang. Okey, Sheila dah tak ada out. dalam pertama dia memang jodoh. Tanya ada doktor memang dia akan kata. Dalam 35, 37 tu dia ada kira advanced maternal age. 5. Okey. Jadi kalau kita belajar dari sudut modern sendiri, maksudnya dia bukanlah nak galakkan, maksudnya jelas dari Islam tu ajar kata macam apa, prepare awal, kahwin awal, semua tu macam satu benda yang baik lah tanya dari sudut perbuatan. Okey. Yang detect apa tu, detect pregnant masa nak tahu dia syndrome atau dia ada kecacatan. As early as dia makan berapa bulan. Kita tak ingat dok, tapi dia boleh test lah. Boleh detect. Cuma kalau kat Malaysia tak boleh buat apa-apa. Maksud saya kalau detect undang-undang Malaysia tak benarkan guguran atau apa-apa. Tapi setengah negara benarkan. Kata saya dia benarkan. Dia benarkan. Suruh Waktu tu minggu ke-4, bulan ke-5. Dia apa fetal heart anak punya stroke untuk bahagian kaki dan tangan tidak dah ada lah. Hak dia dah habis belum? Ada. Hak dah ada habis. Dia ada habis. Tapi Sebab apa yang dia sebab apa dia benarkan? Mesti ada sebab. Kerana dia punya high untuk kromosom dia gen dia untuk autism sangat tinggi. So doktor tu nasihatkan untuk abort lah. Jangan. Tapi kita sebagai Islam kata dia dah counselling dah semua. Dia counselling semua. Dia suruh abort lah, counselling Dia untuk. suruh. Betul. Tapi kalau kita kata kita nak teruskan lah. Tetapi dia ada solution yang lain untuk ambil either mobile untuk check kromosom. Apa itu? Kerana lah itu jadi macam mana? Gugur ke tak? Tinggal pada hari Tinggal. kedua. Itulah maksudnya dari segi Malaysia asalnya dia tak benarkan macam kes tu, dia kata dia ada faktor tambahan tu, faktor autism. Okey. Jadi saja-saja Down syndrome dia tak bagi 38. 38. Okey. Jadi bukan tunggu 47 siapa dapat 47 dia. Maksudnya kerana kita tak nak because of faktor
Okey, dia macam ni ya. Kalau ikut dalam Islam, tak boleh langsung nak gugur. Okey, cuma dia boleh bagi gugur tu setengah fatwa yang consider. Dia kata kalau kandungan tu mudaratkan mak, mudaratkan ibu yang mengandung tu. Okey, ataupun ada mudarat lain yang teruk juga pada baby itu sendiri pun, maksudnya kalau lahir pun dia macam akan jadi sesuatu yang teruk. Macam kata autism yang teruk kan. Okey, jadi dia akan ada beberapa faktor. Tapi kalau Down syndrome yang biasa, biasanya dia tak bagi. Okey, Down syndrome yang maksudnya tak ada tambahan lain, tak mudaratkan baby, tak mudaratkan mak, biasanya dia tak menangkan. Okey. Ini sebab dia efek pun nyawa. Ya. Efek salah satu atau dua-dua. So, ya, akan kata, tapi kalau ambil pun dia berisiko lah. So, dia cakap kata kalau divaksin, mungkin kehilangan dua-dua nyawa. Tapi itu kan kita kata, itu kuasa Allah. So, saya cakap kata, tak apa, saya terima. Kalau sekiranya saya mati, saya terima, saya terima. So, bila dia terima, memang dia lah yang tak ada kan. Itulah, lalu Down syndrome memang kebanyakan tak hidup lama. Dan dia biasanya sekitar paling kuat dia boleh pergi dalam 30 gitu. Jarang ada lah yang boleh pergi sampai total, tapi tak ramai lah. Kebanyakannya akan sama ada terlalu awal ataupun kanak-kanak ataupun remaja gitu dia meninggal. Tapi itu experience tak ada kan sesuai. Because kita tak makan apa yang sebabkan kandungan lama, jarak mengandung tu 14 tahun dan diberikan kita mengandung terlalu jauh. Jadi tak ada takut lebih besar. So kita takut lebih besar. Buat yang hospital supply kat kita, body acid, semua tak makan tau. Sebab takut lebih besar. Jadi itu yang menjadi efek juga. Kata doktor lah, itu menjadi efek kepada diri. Kebesaran dia tu tak bagus. Tak sempurna. Itu yang lemas. Dan juga waktu umur. Hormon punya rate pun sangat-sangat sebenarnya. Sebab kadang-kadang tak boleh macam tu. So, lepas tu nak balik, dia cakap kata kena datang dua untuk manage hormon. And then dia cakap kata pantau semua sekali. Dan ini sebab dia kata memang disebut dalam Itulah dia macam tu lah kita boleh kata. Ada segi Down syndrome macam tu. Umur 35 ke atas dia dah anggap umur yang berisiko. Dan risiko paling tinggi itulah Down syndrome. Yang Down syndrome ni kebanyakannya umur daripada kromosom ibu lah. Bapa tak contribute. Okey, dia kalau kes kromosom ni dia unik sikit. Dia kadang-kadang tu bukan sebab turun-turun dari atas pun. Dia boleh start dari tiba-tiba dari seorang tu. Maksudnya bukan sebab atas dah ada, dia turun ke dia. Kalau yang macam Mendelian tadi, biasanya dia memang turun-turun. Okey, tapi kalau yang kromosom ni ataupun satu genetik ni, okey, kadang-kadang tu dia boleh pertama kali berlaku dekat seorang ibu tu. Okey, dan sebab apa? Sebabnya masalah kromosom ni dia pada dia peringkat yang besar, dia boleh berlaku pada apa? Walaupun orang tu asalnya normal. Okey, dia yang boleh jadi terlebih ni, dia kalau kita ingat lagi pembahagian sel, yang dipanggil meiosis, apa tu? Mitosis. Ada mitosis dengan meiosis kan. Okey, kalau mitosis tu untuk somatik sel selain daripada sel benih. Selain daripada sel ovum dan sperm, selain daripada dua ni kita panggil somatik. Yang tu dia punya pembahagian kita panggil mitosis. Okey, tapi kalau untuk sperm dengan ovum, dia punya pembahagian ni kita panggil meiosis. Okey. Okey, dan dalam meiosis ni sepatutnya dia pecah elok bagi dua gitu. Kan? DNA kromosom kena agak elok. Kena kalau kata ada 4 kena buat 2. Kalau kata 2, 1. Okey, itu sepatutnya. Tapi dalam kes yang boleh jadi trisomi monosomi ni terlebih terkurang ni sebab apa? Sebab waktu bahagi ni tak cantik. Maksudnya kalau ada 2, okey ada 4. 4 sepatutnya 2. Tapi kadang-kadang berlaku 3-1. Ataupun kadang-kadang 4-0. Dan benda ni boleh berlaku pada orang yang daripada bukan sebab keturunan. Sebab apa dia tak berkait keturunan, dia lebih berkait dengan pembahagian sel je.
Okey, sebab apa berkait dengan faktor umur? Okey, kita makin tua, makin lemah. Okey, jadi tubuh pun kan semakin lama, makin tua, dia makin tak pandai bahagi lah. Dia dah tak reti matematik lah. Dia dah nyanyuk lupa. Okey, tu bagi tak reti matematik Jadi bagi diamlah. Aku tak cakap apa. Maknanya Aku cakap dengan apa? Maknanya lelaki ni bukanlah maksudnya kat Sheila nak prove lah. Lelaki ni tua mana pun dia kromosom tak berubah pada genetik, bukanlah genetik, sorry, Down syndrome tu tadi atau kecacatan lah. Dia itulah orang lelaki bukan dia macam Jangan nak dua nama lelaki pula. betul macam kata dalam dari segi ketahanan tu dia lebih sikit dalam bab tu. Maksudnya jarang. Sebab tu dia ketua keluarga. Pembahagian tu biasa masalah tu pembahagian tu berlaku kat perempuan. Tak ada Okay, tapi tak semestinya. Lelaki pun boleh jadi. Boleh jadi juga. Sebab maksudnya kadang-kadang Hai darling. yang lahirkan anak dalam syndrome ni bukan ibu yang advance maternal age. Kadang-kadang umur 20 pun boleh dapat anak yang dalam syndrome. Jadi lelaki macam tu mungkin ibu, mungkin ayah yang jadi faktor. Okay, jadi kita ada nak salahkan. Cumanya yang banyak berlaku itulah kalau perempuan dah umur advance, dia risiko tinggi untuk dapat anak syndrome. Okay. Okay, jadi untuk number mudah aja. Untuk number mudah aja kita ingat monosomi dengan trisomi. Kau tak ada idea yang masa kau punya tu. Aku tak tahu, tak share-share. Aku ada yang satu video. Okay, kita tengok apa ni. Hidayah aku sudah aku dengar Masalah structure. Okay, masalah structure ataupun kualiti. Okay, dia ada uraian lain ni, tapi kita tengok gambar untuk mudah lagi faham. Okay, yang pertama ni namanya translocation. Okay, nampak tak? Ni yang asal. Ini satu, ini satu. Maksudnya dua yang berbeza lah ni. Okay, tiba-tiba dia nampak ada anak panah merah ni. Anak panah merah ni dia terpisah atau terpotong kat situ. Okay, kemudian bila dia terpisah, terpotong, yang merah pergi kat biru, yang biru pergi kat merah. Jadi macam ni. Okay, ini translocate. Trans tu pindah, locate tu tempat. Jadi pindah tempat. Okay, ini salah satu cara. Cara dia pindah dengan cara bentuk masih sama, cuma tukar bahagian. Okay, cara translocate yang kedua dia panggil centrifugation ataupun Robertsonian. Yang tadi tu balance tu seimbang, maksudnya hasil dia akan masih cantik. Tapi dah cacat sebenarnya, maksudnya bentuk je lah cantik. Okay, yang ni dia terpisah dekat kawasan ni. Kemudian tengok, yang panjang gabung kat panjang, yang pendek gabung pendek. Jadi bentuk dah tak balance lah. Okay, jadi macam ni. Sebab tu dia tak panggil balance. Yang ni dia panggil balance. Jadi nama dia apa? Centric. Ini Fusion. tak boleh ingat translocation je dah. Haji betul. Translocation lah tukar tempat. Okey. Kemudian isokromosom. Okey, yang ni dia pergi pisah dekat tempat yang salah. Patutnya pisah ke tengah. Macam ni. Ni dia pisah. Dia pisah ke tengah. Oh, dia jadi Pisah bintang. Patutnya pisah kot ni. Okey, straight kot ni, tapi dia pisah ke tepi. Jadi penyakit. Dia lintang gitu. Isokromosom. Okey, kemudian Deletion. deletion. Okey, deletion ni maksudnya delete lah. Maksudnya dia keluar dan hilang itu je. Dia hilang. Jadi fragment, jadi serpihan gitu. Okey. Kemudian Tuan ni masuk Razer? Tak. Tak. kalau jenis-jenis Mana tahu tiba-tiba gambar raja Ni, pula. tak. Kalau gambar ni Masuk dah tu mau. Tak nak cakap kena masuk. tahu lah, kena tahu. Kena tahu masuk lah tu. Dah kena tu. Maksud tu tak tahu lah. Cumanya ni adalah benda yang kena tahu lah. Sebab sangat basic lah. Sangat penting. Okey, kemudian inversion. Translocation punya bahagian-bahagian dia semua. Kena tahu. Tahu tak apa translocation maksud dia. translocation, apa maksud deletion, dan macam mana konsep dia lah. Maksudnya kalau tunjuk gambar,
tukar macam ni tak tahu ini translocate. Kalau tak tahu nama, kita lukis dia boleh tak? Nama tak tahu, tapi lukis tahu. Ini semua ni, tengok ni. Ni semua ada ni translocation, isochromosome. Rasanya Dan lukis division. boleh ingat. Tapi kalau tulis tak ingat. Ingat je nak menulis tu ha. Okay, Cikgu baru. ni inversion. Okay, inversion ni dia tukar sesama dia. Maksudnya dalam apa? Dalam Oh, dalam kromosom tu je. Dia terkalih dalam tu, invert. Yang 2 jadi 3, 3 jadi 2. Bahasa Melayu kita boleh panggil terkalih lah. Terkalih. Salah juga. Dia banyak Dia ada penyakit. terkalih. Dia ada 2 jenis lah. Tapi Parasentrik, perisentrik. para tu tepi. Oh, para tu tepi. Bukan lah, para tu maksudnya Sebelah. Sebelah Persebelahan. para. Peri tu ada 2 kali tukar. Peri-peri chicken. Oh. Betul tak? Nandus. Nandus lah. Okey, ni Dia ring bukan kanan dan kromosom. dia buat buat ikut. Ring kromosom ni maksudnya Buat kot semua. Sekarang dah dia makan makanan lagi weh. apa dia terpisah. Ring kromosom Yelah, dia kecil belas sekarang makan dia juga. Dia ada bahagian yang Itu dia dah terkeluar. macam bila mana juga. Kemudian ada apa dia bergabung jadi ring. Ini pun Sebab putih masalah itu dia lah. memang kena bawa budak. Structural juga. Bapak dia jadi macam tu kan. Dia rasa macam baru. Okey. 9 bulan aku makan dulu. Betul. Okey, cuba dia tengok ni ah. Bapak dia sama dengan tiga. Ni yang contoh ni, trisomy Satu bulan sekali. 21. Okey, trisomy dekat nombor 21. Namanya Down syndrome. Okey, jadi kalau berlaku trisomy dekat pasangan pair yang ke-21, dia akan dapat penyakit Down syndrome. Okey. Sebab tu ada seorang dia buat ayat Down syndrome adalah satu kelebihan. Sebab apa? Orang kata Down syndrome itu satu kekurangan kan. Itu dia kata cacat tu tak mesti yang menyusahkan. Comel lah. Semua orang nak suruh pipis. Semua orang cacat lah. Bukan saja dekat cacat Betul, eh? tak ada ke? Taklah memang betul. Cacat saraf dekat Jangan, dia kena depress. Okey, jadi ini contoh. Kayak ni kena tahu lah Down syndrome ni sebab penyakit yang common lah. Jadi kena tahu lah. Mancung ni ke cacat? Dia kata lebih kurang 95% orang yang ada trisomy 21 ni adalah Down syndrome. Okey, jadi dia kata nombor dia sepatutnya 46. Okey, tapi untuk yang Down syndrome dia ada 47. 7. Sebab dia ada extra satu dekat nombor 21 tu. 23. Yang patutnya kan 46 je. Oh, kalau Tengok ni dia kata maternal age maternal age has a strong influence on the incidence of Down syndrome. Maksudnya umur ibu sangat memainkan peranan lah. Okey. Yang autism tak ada kerana Autism dia taklah ni. Autism dia bukanlah penyakit yang dia lebih pada masalah apa nak kata genetik. Dia ada genetik juga, tapi dia macam banyak faktor lah. Nak cari satu faktor tepat tu susah. Dia macam multi-factor jugalah. Dia macam multi-factor. Okay, ni contoh lah beberapa ciri-ciri apa ni orang yang Down syndrome lah. Okay, yang ni trisomy juga tapi dekat nombor 18. Okay, tadi 21 kan Down syndrome. Okay, kalau dekat 18 dia panggil Edward syndrome. Oh. Sebab tu dia kata kan lain tempat walaupun benda yang sama, lain tempat, lain penyakit. Macam ni dia detek? Dia ni Dia ada kromosom 18 tu lain bentuk dia ke? Defect kat organ lain. terlebih ni trisomy terlebih satu. Yelah macam ni dia detek?
dia buat ni test yang DNA apa semua apa semua. Oh, tadi DNA. Setiap pasangan tu rupa dia tak sama. Bukan. Detect lagi lah. Ada mesin. Tak, dia jenis apa, bila dia buat proses tu nanti dia akan boleh susun balik. Oh, Dia macam susun balik jadi susunan macam yang kita tengok tadi. kromosom tu lain-lain. Mana yang ni. Dia akan susun sampai jadi macam ni. Oh. Ha. Oh, tadi kita tak Dan kalau nampak. WhatsApp sebenarnya dia susun ni ikut. Ni yang saya tanya tadi. Dia buat susun ni ikut saiz. Kalau WhatsApp satu ni yang paling Oh, panjang. saiz dia. Kan makin lama makin pendek. Kalau WhatsApp. Oh, Nampak tak? baru nampak. Macam tu lah. Dia akan nampak kita besar apa semua. Dekat besar. Susun macam ni. So kita tahu lah. Mesin dia sendiri pun. Dia ada alat mesin dia apa semua. Oh, panjang dia pendek. Tapi Sebab tu kalau benda dia boleh detect. kalau yang deletion tu macam mana? Jadi pendek juga. Dia boleh check lah. Boleh, Dia oh, ada dalam dia. dia boleh kira apa semua lah. Bila dia nampak ni, dia ada line-line ni. Ada Lain band daripada ni. lain Benda ni kompleks lah kita nak tahu pembayaran. Tapi sebab nak nampak Tapi macam benda mana boleh buat lah. kita okey, Sebab faham. yang betul-betul belajar ni lab patologi. Doktor sendiri pun Tak dia tahu. tahu tentang test tu dan macam mana nak baca, tapi yang buat tu bukan doktor. Itu lab patologi lah. Faham? Okey. Macam tu lah. Okey, kemudian ni satu lagi, transmin nombor 13. Sumbing. Oh. Dia pergi patah. Yang Edward tu apa? Ni Edward syndrome. Edward tu saya nak tunggu tu. Kepala besar. Kita nak tahu dia ada ciri dia ni. Oh, Berdasarkan ciri-ciri dia yang tu. disenaraikan ni. Telinga Dia ada telinga low set ear ni, telinga di bawah. Maksudnya kita ni lebih kurang tahap mata kan. Yang kening. Macam tu dalam baby dapat Kadang dapat. dia sama hidung. Dia rendah. Low Macam tu. Ha. Dia waktu baby kadang ciri dia bila dia besar sikit dia ada ciri tambahan. Okey. Sebab tu kadang-kadang waktu lahir tu pun kita dah tahu baby ni macam ni. Dan kemudian jarak ni, jarak antara mata ni, dia panggil ni epicanthal. Dia punya kening tak ada. Dengan flat facial. Mental retardation. Okey. Oh, mental dia pun efek ah. Kadang-kadang apa? Jarak antara dua ni kadang dia Jauh. kurang atau lebih gitu. Itu semua ada maksud tu. Masa baby dah tahu. Dia tak ada yang tak normal. Kalau tak normal tak masuk dalam kelas ni. 4 jam. Okay, yang ni apa sekali dengan sombing kan. Nampak tak? Sombing. Oh, sumbing tu masalah dalam tu pun ada masalah. Cardiac detect. Oh, dia bukan sumbing saja. Sebab kan kromosom ni kan dia besar banding dengan yang tadi. Jadi bila berlaku kecederaan tu, biasanya kesan dia kat banyak organ. Kalau macam tadi, kalau Mendelian tadi, kan contohnya terganggu sikit, okey wasak yang dia terganggu sikit, structure ni dia yang affected. Okay, yang terganggu. Tapi kalau main kromosom ni, dia sebab dia satu benda yang lagi besar, lagi banyak, jadi lagi banyak organ yang akan terjejas. Okey. Sebab tu kita boleh tengok banyak senarai ciri-ciri dia ni. Sebab apa dia satu X tu dia mewakili beberapa sifat. Maksudnya tuan, kalau dia sumbing, kemungkinan besar dia akan ada lain-lain simptom tu. Tengok ciri lain lah, dia ada ciri yang lain ni. Kena check lah, kalau tak Kalau ada dia- lah. Kalau dia ada banyak ciri ni kita boleh suspect, kemudian mungkin Tak tahu. disahkan dengan DNA test lah. Oh. Kan? Mungkin tak dia ada cuma tu je sumbing je. Yang lain tu okey. Boleh. Boleh juga lah. Ramai je orang yang sumbing normal Normal lah. hanya ada sumbing dia ada, yang lain semua normal. Yang ni tengok mata kecil ni. Oh. Microphthalmia. Oh, mata kecil. Polyrectile. Poly Apa maksud polyrectile? Jari tu lebih. Jari tu lebih. Oh, ada member jadi lebih. Jadi Apa dia? ini dia ada macam satu Pandai. set tau, dia Kaki macam dengan satu jari set. tangan. Dia jadi kaki tak tengok lah laki orang. Trisomi Pasal sebelah aku ni dia jangan macam-macam lah. Jari lebih. Tak semua ni macam-macam, cuma berbeza. Kalau- Apa yang macam-macam tu berbeza. Contohnya jari cacat ni ada 10 sampai 10 benda. Kemudian penyakit ni pula 10 benda juga tapi lain-lain lah. Okey, sebab tu dia kata setiap perubahan ni dia ada ciri yang berbeza lah. Maksudnya kalau satu je yang ditunjukkan dalam dia punya fizikal, kita dah boleh cakap trisomi yang tu yang rosak lah. Maksudnya trisomi 19 ke macam tu. Dia lah kena sahkan Bukan dengan semua. tes-tes tertentu Oh, lah. kena test juga lah. Dia apa-apa kita kena sahkan betul.
Kadang tu contohnya benda ni ada 10 ciri, tapi dia ada hanya 5 ciri. Jadi kita yakinkah itu adalah batal? Mungkin bukan batal kan? Okay, jadi kena buat DNA test lah. DNA test tadi. buat orang panggil inilah tes DNA buat semua kan. Sabarlah. Tahulah belum kau dah siap. Kau tunggu aku dah tanya soalan banyak. Biar aku tanya awak siap. Kemudian kau tanya macam-macam kromosom, kau tanya awak siap. Tak ada dalam istiqlal tu kromosom, okey. Okay, ini contoh penyakit Turner syndrome. Apa? Apa sih? Turner syndrome. Turner. Turner. Kromom. Turner. Itu Tak Turner. kan? Turner. Ni terbalik. Turner. Soalnya Turner ni dalam. nama orang lah ni. Untuk perempuan. Okey, dia kata apa kalau Turner syndrome ni dia hasil daripada partial ataupun complete monosomy of the short arm of the X Lelaki lah X chromosome. kromosom. Okey, maksudnya Female dekat lah. genetik X Untuk perempuan. yang bahagian gender tu dia perempuan, tapi ada X kromosom dia yang short arm. Maksudnya kan X itu kan dia ada XX. arm dia tu. Salah satu arm tu pendek. Pendek. Jadi apa? Mungkin berlaku deletion ke apa ke kan. Okey, jadi dia terhilang, jadi pendek, kemudian dia akan lahirkan perempuan tapi yang tak betul-betul perempuan. Tomboy je kan? Tomboy tu lain. Tak dengar kan? Dia effect pada fizikal dia. Okey, dengar dia apa? Dia broad chest. Okey, laki sepatutnya laki yang broad chest. Perempuan narrow chest. Okey. Kemudian ada segi apa nipple breast dia tak not well developed. Kemudian laki rambut dia pun macam laki. Orang boleh tahan yang panjang. Macam laki tu macam Dia tu. ni lah low posterior hairline dia ni bahagian rambut dia tu dia boleh turun sampai ke bawah lagi. Macam kita ada limit tumbuh rambut kan. Dia boleh tumbuh ke bawah lagi lah. Maksudnya hujung lah tu dia lagi bawah. Okey, kemudian webbing ni macam ada macam kalau macam jari ada selambut tengah dia punya web. Dia tengkok pun nampak macam web sikit. Okay, mudah kalau tengok dari segi organ dalaman dia pun. Okay, dia punya ovary dengan uterus dia macam Kecil. tak proper lah. Mungkin maksudnya dia kemungkinan besar dia tak fertile lah. Dia tak boleh melahirkan. Okay. Bidang dada dia besar. Okay, kemudian condition of Ayata ni maksudnya Ayata ada problem lah. Syafika. Cuba explain. Tak payah, nanti dia baby. Kan kalau dia sakit atau biru, tak tahu apa. Okay, itu je lah untuk genetik. Dia besok. Itu dia je. Okay, yang pediatrik ni tak masuk lah. Pediatric disease. Okay, kita rehat 5 minit ke 10 minit. 5 minit. Ni pun dah 210. Tuan minum lain siang tu lah. Kau ada sarapan ke? Belum kan? Dah tadi kat bawah. Dari sekali ni. Kali Kat bawah tadi. nampak kali ni. Ada lagi dengan ni pun ni.